Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penonton setia Hore Live TV. Alhamdulillah pada malam ini kita berpeluang untuk membuka tirai, iaitu segmen khas isu semasa Labuan. Kita akan membincangkan, walaupun tidak secara detail, namun sedikit banyak kita akan mengetahui perkembangan semasa di Labuan ini bersama sahabat kita, iaitu Muhammad Zul Faizal Abdul Manan, yang mana lebih besar dikenali sebagai Ben. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan segmen khas ini, yang mana segmen khas ini telah pun kami membuat perbincangan sedikit sebanyak bersama frontliner, kita sebut frontliner of the Hore Live TV itu, yang mana keperluan untuk mewujudkan satu platform membincangkan isu-isu semasa, bukan juga isu semasa saja, tetapi juga kemungkinan besar isu-isu politik di Labuan ini, dan juga kepada pembangunan sukan di Labuan, dan yang penting iaitu pembangunan ekonomi di Labuan. Okey, dengan tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan sahabat kita Ben untuk memperjelaskan iaitu mana isu semasa pada malam ini adalah peranan Majlis Perwakilan Penduduk. Kita mau tahu apa itu Majlis Perwakilan Penduduk. Sudah semestinya warga Labuan yang mana mengikut bancian adalah 103,000 di Labuan ini, mungkin separuh daripada masyarakat Labuan tidak mengetahui apa peranan sebenarnya Majlis Perwakilan Penduduk yang mewakili 27 kampung, yang mewakili 5 subzon. Dan pada malam ini kita berpeluang untuk berkongsikan info terkini berkenaan dengan Majlis Perwakilan Penduduk. Silakan. Terima kasih saudara Jelani yang mesra mengilang pencahayaan. Seterusnya kepada semua penonton-penonton ataupun pengunjung-pengunjung setia Hore TV. Ya. Dan sebelum saya menjawablah Abang Jai soalan-soalan yang diberikan tadi, saya rasa saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Abang Jai selaku moderator ataupun host kita pada program malam ini. Betul. Iaitu Hore Live TV, segmen pertama, iaitu segmen khas isu semasa di Labuan. Dan saya juga rasa terharu dan berbangga kerana pada malam ini saya difahamkan isu semasa adalah orang yang pertama dalam perancangan ini. Memang betul. Dan apa yang lebih saya rasa terharu kerana saya berkesempatan untuk kira sepentas lah bersama dengan seorang wartawan yang tidak asing lagi di Labuan, bernama, tulisan-tulisan beliau bukan sahaja kritis tetapi sangat bermaklumat. Jadi hari ini terasa kecilnya saya berada dalam ruangan isu semasa Labuan di Hore Live TV. Apa-apa pun terima kasih Abang Jai kerana menjemput saya di program malam ini, dan semestinya tanpa kru-kru ataupun frontliner seperti Abang katakan tadi, Hore Live TV mungkin program malam ini tidak akan berjalan lancar. Jadi ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka atas program malam ini. Dan saya ingin terus menjawab soalan tadi, pertanyaan tadi berkenaan apa itu MPP ataupun Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan. Mungkin ada yang setengah, kalau dia short form MPP, kemungkinan ada yang beranggapan seperti Majlis Perwakilan Pelajar, kemungkinan dia lebih sinonim dengan MPP sebelum ini dengan MPP. Dan namun apa yang penting, Majlis Perwakilan Penduduk ini adalah merupakan satu jawatan kuasa yang ditubuhkan secara pentadbiran oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. MPP bukannya baru, kerana ianya sudah bermula sejak 2011 lagi. Dia bermula dengan Majlis Kesejahteraan, Majlis Perwakilan Kesejahteraan Bandar di pada 2011. Dan namun selepas pada hari ke-13 pada tahun 2014 begitu, Majlis Perwakilan Kesejahteraan Bandar ini telah ditambah baik dan dinamakan Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan, yang mana dimulakan di dua wilayah, iaitu Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan di Labuan ini Majlis Perwakilan Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan ini bermula pada tahun 2016 dan sekarang sudah 2001. Jadi sebenarnya Majlis Perwakilan Penduduk ini bukanlah sesuatu yang baru di Labuan, karena telah bermula 2016. Mungkin kita
Walau bagaimanapun mungkin ada yang masih belum mengetahui. Jadi jika ada ruangan pada malam ini, saya ucapkan terima kasih. Bolehlah kita kongsi serba sedikit maklumat-maklumat mengenai Majlis Perwakilan Penduduk itu sendiri. Kita akan terus saja kepada persoalan iaitu peranan Majlis Perwakilan Penduduk. Bagaimana keberkesanan MPP ini, iaitu satu jawatan kuasa yang mewakili warga Labuan, penduduk Labuan itu. Bagaimana ianya berfungsi dalam memastikan hala tuju MPP itu dapat dicapai. Terima kasih banyak. Pertama, sebelum kita saya menjawab mengenai peranan, Majlis Perwakilan Penduduk di Labuan ini dia dibahagikan kepada 5 subzon, iaitu di subzon 1, subzon 2, subzon 3 dan subzon 4 dan subzon 5, dan ada satu peringkat zon. Jadi peringkat zon ini dibagi oleh saya, dan di peringkat subzon ada 5 zon, dan setiap 5 zon itu dipecahkan beberapa buah kampung. Jadi itu adalah dari segi pentadbirannya, namun peranan utama bagi Majlis Perwakilan Penduduk ini ianya adalah untuk menyelaras program-program khususnya ke arah pembangunan masyarakat, komuniti dan juga sosioekonomi di peringkat kampung, dan juga semestinya adalah pembangunan modal insan itu sendiri. Dan apa yang lebih penting sebenarnya, Majlis Perwakilan Penduduk ini adalah merupakan jambatan penghubung di antara rakyat dan juga kerajaan, agar apa dasar-dasar yang ingin dibawa oleh kerajaan dapat disampaikan kepada masyarakat ataupun komuniti, dan juga seterusnya apakah harapan, hasrat ataupun dari masyarakat itu dapat disalurkan kepada kerajaan. Jadi peranan Majlis Perwakilan Penduduk ini adalah sebagai jambatan penghubung di antara agensi kerajaan dan juga masyarakat rakyat Labuan khususnya. Itu secara ringkas ataupun kesimpulan secara keseluruhan peranan Majlis Perwakilan Penduduk itu sendiri. Harus juga saya ingin kongsikan ya, yang belum mengenali sahabat kita ini, iaitu Muhammad Zul Faizal Abdul Manan yang lebih besar dikenal sebagai Ben. Ben adalah pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk yang mewakili 5 subzon di Labuan. Okey, kita teruskan. Jadi itu yang saya katakan tadi adalah mengenai peranan-peranan kita lah. Dan namun cabaran itu wujud. Semestinya dalam peranan-peranan kita, kalau kita lihat program-program yang kita kelancarkan, kerana sejak saya memegang Majlis Perwakilan Penduduknya, cabaran utamanya adalah kita berada di pandemik COVID-19. Jadi berbeza mungkin dengan sebelum-sebelum ini, bahwa kita boleh mengadakan program yang secara besar-besaran. Kemudian kita boleh program secara bersemuka. Dan sekarang dalam tempoh lebih kurang dekat 2 tahun ini, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan baru-baru ini kita juga dilanda wabak yang lebih teruk dengan ada varian Delta. Jadi program-program kita yang sebelum ini yang kita gariskan ada yang kita harapkan dapat dilaksanakan terpaksa kita tangguh ke ketiga, dan kita mencari formula baru agar peranan Majlis Perwakilan Penduduk itu dapat disesuaikan di peringkat Labuan. Dan apa yang lebih menarik di Labuan Abang Jai, kita ada 3 wilayah di wilayah persekutuan. Pertama, kita ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kedua wilayah Persekutuan Labuan, dan ketiga wilayah Persekutuan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah ini hanya Labuan ada sedikit kelebihan dari segi perstrukturan jawatan kuasa ini. Kerana di Semenanjung kita tidak ada JPKK atau Jawatan Kuasa Pengurusan dan Pelajaran Kampung. Namun di Labuan kita ada MPP dan juga JPKK. Dan inilah kadang-kadang mungkin ada sedikit kekeliruan di kalangan masyarakat. Apakah peranan MPP, apakah peranan JPKK, adakah ini satu persaingan dan sebagainya. Dan apa yang ingin saya tegaskan, bahawa MPP dan JPKK ini bukanlah satu badan yang bersaing antara satu sama satu. Tetapi kita adalah saling melengkapi dengan hasrat semua agenda-agenda rakyat itu dapat kita ketengahkan. Suara-suara permasalahan rakyat itu dapat diselesaikan. Dan kita melihat bahawa JPKK ini dia tertumpu pada pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan kampung, termasuk infrastruktur kampung. Namun MPP ini adalah rangkuman beberapa buah kampung-kampung yang kita selaraskan di bawah Majlis Perwakilan Penduduk, khususnya bagi melaksanakan aktiviti program-program yang boleh membantu ke arah menyatu padukan masyarakat itu sendiri. Semestinya saya sendiri dan juga warga Labuan berminat untuk mengetahui satu persatu peranan Majlis Perwakilan Penduduk itu, dan bakal dijelaskan oleh saudara Ben seketika nanti. Kita akan berehat kembali seketika nanti. Jangan ke mana-mana, sit back and relax.
kupon vaksin. Boleh berjumpa dengan Cikgu Nuraida di Surau. Memberikan mengajak orang ramai yang belum mengambil vaksin terus mengambil vaksin sehingga hari ini kita lebih kurang 96% yang telah mengambil vaksin, dan saya percaya masih ada lagi orang-orang yang belum mengambil vaksin atas 20% itu. InsyaAllah kita akan cuba mengajak mereka semuanya untuk kita lakukan sampai 100%. Kepada penduduk dan pendengar, kami ingin maklumkan mengenai tentang kupon vaksin. Siapa yang belum mendapatkan kupon vaksin, bolehlah dapatkan bersama dengan kami, Sukarelawan Prebo. Pastikan anda tiada bergejala dan berumur 18 tahun ke atas. Perhatian kepada keluarga yang kuarantin ataupun yang memakai gelang, anda dilarang sama sekali untuk datang ke pusat-pusat vaksin. Sekian daripada kami, Sukarelawan Prebo. Seperti yang dinantikan oleh saya sendiri dan juga warga Labuan yang ingin mahu mengetahui satu persatu peranan Majlis Perwakilan Penduduk itu, silakan. Terima kasih Manjai, terima kasih kepada semua penonton-penonton di Hura Live TV kerana masih lagi bersama kita. So, apa yang boleh saya jelaskan satu persatu? Pertama adalah fungsi atau peranan Majlis Perwakilan Penduduk wilayah Persekutuan ini ianya adalah untuk menyelaras pelaksanaan dasar, strategi dan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan komuniti itu sendiri. Yang keduanya adalah meningkatkan perpaduan di kalangan masyarakat bandar melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Dan seterusnya yang ketiga adalah mengesyorkan program-program dan juga aktiviti bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Persekutuan. Dan seterusnya adalah menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kesejahteraan bandar dan juga masyarakat. Jadi itu adalah fungsi utama Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan. Saya berminat dengan peranan yang kedua itu, iaitu meningkatkan perpaduan di kalangan masyarakat bandar melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dengan kewujudannya pelbagai parti politik yang semestinya mempunyai ideologi politik yang berbeza. Adakah Majlis Perwakilan Penduduk itu menghadapi kesukaran dalam memastikan keharmonian dan perpaduan kemasyarakatan di Labuan itu dapat dicapai? Terima kasih. Jadi bila kita bercakap mengenai Majlis Perwakilan Penduduk dan kita bercerita tentang
kita ingin menyatu padukan dan apabila seperti Abang Jai katakan tadi cabaran dari segi kita berlainan parti dan sebagainya, ada satu cabaran ataupun tidak. Alhamdulillah, sebenarnya saya bersyukur dalam saya menjawat pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk ini, kita bukan sahaja satu parti, tetapi kita berlainan parti ada di dalam Majlis Perwakilan Penduduk. Dan alhamdulillah sehingga kini kita tidaklah terlalu kepartian dalam menguruskan Majlis Perwakilan Penduduk, kerana kita faham bahawa sasaran ataupun fungsi utama kita dan apa yang kita ingin capai adalah mengenai untuk kita menyatu padukan rakyat ataupun masyarakat. Jadi itulah peranan yang kita ada, dan alhamdulillah sehingga kini kita mampu, pada hemat saya, kita mampu menguruskan Majlis Perwakilan Penduduk itu agar ianya tidak menjadi satu platform kepartian semata-mata. Kerana kita melihat bahawa bukan sahaja saya, tapi keseluruh kepimpinan Majlis Perwakilan Penduduk pada hari ini melihat bahawa ini adalah satu platform untuk kita turun membantu rakyat, turun membawa suara rakyat untuk diketengahkan dan membawa suara dasar kerajaan agar ia sampai ke peringkat semua lapisan masyarakat tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira bangsa dan juga keturunan dan juga agama. Yang penting pada kita adalah apa yang terbaik untuk rakyat kita laksanakan tanpa mengira ideologi politik itu semata-mata. Sudah sebenarnya dalam mencapai sesuatu matlamat seperti mana yang Majlis Perwakilan Penduduk itu mempunyai peranan sendiri ya, untuk memastikan keharmonian penduduk di Labuan ini dapat digemblingkan ya. Sudah semestinya dalam mencapai objektif itu, MPP, barisan kepimpinan MPP itu mungkin ada menghadapi cabaran-cabaran yang sudah semestinya saya tak tahu, warga Labuan itu sendiri tidak tahu. Sila. Ya, saya tidak dapat nafikan setiap apa juga keadaan pastinya akan ada cabaran-cabaran. Namun apa yang penting pada saya bukanlah cabaran itu, tetapi adalah kesatuan, kesepakatan di kalangan semua pemimpin, di segenap kepimpinan, sama ada daripada peringkat yang lebih atas, termasuklah ahli parlimen, ahli luar negara, ketua-ketua parti politik, agensi-agensi kerajaan, maksudnya yang di peringkat atasan, dan juga maupun di peringkat bawahan, rakyat dan sebagainya adalah memberikan kerjasama. Dan mereka juga sentiasa menyokong dan juga kita juga menyokong. Jadi saya rasa cabaran-cabaran yang wujud hari ini menjadi terpencil kerana saya merasakan adalah kerjasama dan juga sokongan semua pihak dalam memimpin Majlis Perwakilan Penduduk ini. Kerana itulah saya rasakan banyak cabaran-cabaran juga mungkin timbul pada kami pada peringkat awalnya, tetapi bila saya melihat kepada sokongan, semangat dan sebagainya daripada segenap lapisan masyarakat dan juga segenap lapisan kepimpinan, saya merasakan cabaran bukanlah sebagai satu halangan, tetapi sebenarnya cabaran-cabaran yang pada wujud ini adalah rupanya satu pengajaran yang berguna kepada kami untuk melangkah lebih baik dari masa ke masa. Bagaimana dengan kerjasama daripada pemimpin peringkat kampung itu? Adakah ianya menjadi satu halangan dalam mengharmonikan kampung itu? Ya, pada ketika ini saya mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya pada semua ketua-ketua kampung. Kerana seperti yang kita tahu, banyaknya ketua-ketua kampung ini juga lebih senior daripada saya. Ada kalanya mereka berpangkat ayah dan sebagainya. Tetapi pada mereka bukanlah pada saya, mereka hari ini banyak mengajar saya juga. Dan juga saya dapat banyak belajar daripada mereka dalam menguruskan kampung. Kerana bagi mereka adalah sebenarnya bagaimana untuk berkhidmat lebih baik untuk di peringkat kampung itu. Walaupun saya percaya dan yakin tidak semua mungkin dapat menyelesaikan isu-isu di peringkat kampung, tetapi apa yang saya gambarkan di sini adalah kerana saya belajar satu perkara daripada ketua-ketua kampung yang lebih senior ini adalah rasa tanggungjawab mereka, rasa amanah mereka untuk menjalankan menjalankan amanah ini dengan sebaiknya. Jadi sebagai salah seorang pemimpin yang muda seperti saya, merasakan maka saya perlu bekerja lebih kuat. Saya perlu memberikan sokongan, bantuan dan juga bekerja dengan lebih gigih lah, kerana melihat bahawa jika mereka sanggup berkorban, mereka juga mengenepikan pelbagai cabaran-cabaran itu agar mereka mampu memberikan khidmat yang terbaik. Saya juga merasakan itulah yang ingin saya laksanakan, kerana saya belajar daripada mereka yang lebih senior juga. Mereka menghormati kita dan mereka cuba laksanakan yang terbaik.
Sudah semestinya kita melihat pelbagai isu yang dihadapi oleh penduduk kampung di kebanyakan kampung di Labuan ini. Apabila kita menyentuh tentang isu-isu semasa yang melibatkan perkampungan, yang melibatkan agensi-agensi kerajaan untuk penyelesaian. Jadi bagaimana MPP itu membawa isu-isu kampung ini ke peringkat yang tinggi di peringkat kerajaan, dan bagaimana dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan ini untuk melihat untuk membawa kepada total penyelesaian. Ya, terima kasih Pak Jai. Dan inilah kalau kita lihat sebenarnya peranan ketua kampung dan juga MPP itu nampak ada jalinan kerjasama. Pertama, di samping ketua-ketua kampung ini mengutarakan terus kepada agensi-agensi kerajaan sekiranya berlaku sebarang permasalahan di peringkat kampung, misalnya sekiranya berlaku bencana dan sebagainya, ketua-ketua kampung ini akan terus menyalurkan kepada agensi-agensi kerajaan. Pada masa yang sama, pengurusi MPP di peringkat subzon akan cuba juga untuk membantu mereka dengan melihat sejauh mana saluran-saluran aduan yang telah diadukan pada agensi-agensi kerajaan ini dapat dilaksanakan. Dan khususnya dalam pandemik ini, yang mana kita melihat tidak semua kita dapat bersemuka dan sebagainya. Jadi di sini peranan MPP sebenarnya juga, yang mana kita memantau keseluruhan laporan-laporan yang ada, sama ada ianya telah dilaksanakan ataupun tidak. Dan kita juga sebelum ini, sebelum pada pandemik yang kita tidak dapat bersemuka, kita juga adakan kunjungan hormat ke beberapa agensi-agensi kerajaan yang penting untuk kita mendengar permasalahan-permasalahan kita ajukan. Jika sebelum ini kita juga telah pernah berjumpa, adakan perjumpaan bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, kerana ini antara agensi yang penting dalam memberikan bantuan, dan juga kita tahu banyak juga keluhan-keluhan daripada masyarakat bawahan. Jadi kita ingin dapatkan maklumat-maklumat yang lebih tepat. Kita juga adakan perjumpaan, kita bawa suara-suara rakyat ini, aduan-aduan yang dikumpulkan oleh ketua kampung, kita buat kunjungan hormat pada agensi-agensi terbabit, dan kita mendapatkan maklumat dan memudahkan lagi apa yang sebenarnya berlaku, mungkin sedikit kekeliruan dan sebagainya. Jadi itulah antara yang kita laksanakan. Kita berjumpa dengan agensi-agensi termasuklah pihak polis, kita juga sudah semestinya Perbadanan Labuan sebagai agensi berkuasa tempatan dan agensi utama di Labuan. Kita adakan perbincangan-perbincangan, dan seperti Abang Jai katakan tadi, dan saya rasa agensi-agensi kerajaan yang ada di wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, mereka betul-betul berkhidmat untuk Labuan, dan sehingga kini mereka saya rasakan memberikan sokongan dan sentiasa juga membantu setiap aduan-aduan ataupun permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Walaupun kita tidak dapat nafikan, masih ada sedikit permasalahan yang belum dapat diatasi oleh sebab kekangan-kekangan tertentu. Namun kita sebagai pemimpin masyarakat sentiasa berhubung dengan agensi, mencari kaedah-kaedah ataupun mendapatkan jawapan bila apakah suatu perkara itu dapat diatasi ataupun tidak. Melihat kepada pandemik COVID-19 itu masih berjalan, semestinya ingin saya kongsikan bahawa Majlis Perwakilan Penduduk telah pun diberi tanggungjawab yang besar dalam memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Labuan dapat dijayakan dengan baiknya. Sudah semestinya soalan akan diajukan kepada sahabat kita, dan untuk ini kita akan berehat kembali seketika nanti. Jangan ke mana-mana.
kupon vaksin. Boleh berjumpa dengan Cikgu Nuraida di surau. Memberikan mengajak orang ramai yang belum mengambil vaksin terus mengambil vaksin sehingga hari ini kita lebih kurang 96% yang telah mengambil vaksin, dan saya percaya masih ada lagi orang-orang yang belum mengambil vaksin atas beberapa sebab tertentu. InsyaAllah kita akan cuba mengajak mereka sebenarnya untuk kita lakukan mencapai 100%. Kepada penduduk dan pendengar, kami ingin maklumkan mengenai tentang kupon vaksin. Siapa yang belum mendapatkan kupon vaksin, bolehlah dapatkan bersama dengan kami, Sukarelawan Prebo. Pastikan anda tiada bergejala dan berumur 18 tahun ke atas. Perhatian kepada keluarga yang kuarantin ataupun yang memakai gelang, anda dilarang sama sekali untuk datang ke pusat-pusat vaksin. Sekian daripada kami, Sukarelawan Prebo. Yang baru bersama Hurai Live TV, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama untuk mengikuti perkembangan semasa isu Labuan pada malam ini. Iaitu soalan yang tadi yang saya nyatakan, iaitu Majlis Perwakilan Penduduk telah pun diberi tanggungjawab yang besar dalam memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Labuan dapat dijayakan dengan sebaiknya, dan melihat kepada Labuan itu mencapai imuniti kelompok pada bulan lepas. Silakan. Kalau kita lihat bahawa kita mengucapkan tahniah pada semua barisan frontliner yang diketuai oleh GPPD dan juga agensi penerajunya, Jabatan Kesihatan Labuan, kerana telah berjaya menjadikan Labuan sebagai negeri yang pertama mencapai herd immunity. Satu kejayaan kita bagi Labuan berbangga. Dan semestinya kami juga turut rasa berbangga. Majlis Perwakilan Penduduk merupakan sebagai juga terlibat membantu kepada program vaksinasi di Labuan. Jadi di samping itu semestinya juga seluruh warga Labuan juga terlibat, dan kita semua warga Labuan rasa berbangga kerana menjadi sejarah Labuan yang pertama. Walaupun pada satu ketika Labuan itu dikenali dengan kes yang tinggi, dan juga Labuan sehingga kan seperti dilarang pergi ke mana-mana disebabkan oleh
pandemik ini. Namun akhirnya warga Labuan membuktikan dengan kita patuh SOP dengan seperti yang dilaporkan oleh pihak PDRM 95% kepatuhan terhadap SOP membuktikan bahawa warga Labuan itu sokongan mereka terhadap apa juga saranan-saranan kerajaan itu terbukti. Mereka warga Labuan itu mematuhi. Dan kami sebagai Majlis Perwakilan Penduduk, dan kalau kita lihat pada hari ini kita pada dos pertama sahaja telah menjangkau 101 telah menerima, dan lebih kurang 95% kan telah lengkap dos kedua. Ini membuktikan bahawa warga Labuan itu sedar dan tahu akan kepentingan vaksin. Dan yang paling penting adalah kepekaan warga Labuan untuk melihat Labuan itu kembali pulih. Dan kami sebenarnya hanyalah berperanan kecil untuk memastikan, untuk memberikan semangat, untuk mengajak warga Labuan itu untuk terus mengambil vaksin. Jangan alpa, kerana kealpaan kita sama ada kita terpengaruh dengan dayat anti vaksin ini, ataupun kerana kita sambil lewat terhadap kepentingan vaksin, akhirnya akan merugikan kita sendiri dan juga Labuan. Jadi itulah peranan kami di Majlis Perwakilan Penduduk untuk menyelaras. Seterusnya sebelum ini penerima di peringkat kampung untuk hadir ke pusat pengambilan vaksin, dan agar juga penyelarasan ini agar lebih teratur dan mereka patuh SOP. Dan kita juga membantu sebenarnya bagi yang tidak ada kenderaan di beberapa buah kampung, kita sediakan bas untuk mereka hadir ke pusat PPV ini. Dan itu adalah antara usaha-usaha kecil kami jika dibandingkan dengan penat lelah barisan peran lainnya. Tapi apa yang ingin kita lakukan adalah untuk kita sama-sama menyokong dan mengajak semua rakyat di Labuan untuk menyokong program vaksinasi ini agar kita kembali pulih dan Labuan bebas COVID, dan untuk kita membuktikan kepada Malaysia bahawa warga Labuan itu sendiri adalah orangnya patuh, dan kita jaga Labuan, kita jaga kita itu betul-betul kita serapkan di semangat itu di Labuan. Jadi tidak heran, dan saya tidak heran Labuan mampu mencapai herd immunity terawal kerana adalah sokongan warga Labuan itu sendiri. Kita mahukan sahabat kita Ben untuk berkongsikan sebaik menerima tanggungjawab daripada jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah Pulau Labuan itu untuk melaksanakan, untuk menjayakan program imunisasi ini. Bagaimana gerakan pertama itu dilakukan? Pertama, apabila kita diberikan taklimat, sebenarnya sebelum program vaksin ini, KM juga sebenarnya Kementerian Kesihatan Jabatan Kesihatan Labuan telah juga ada bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Penduduk sebelum ini, iaitu dalam program kita mendaftarkan program vaksin. Namun kemuncaknya, saya rasakan kemuncak kepada ini adalah apabila kita terlibat dalam menyelaras berkenaan dengan program vaksin ini. Dan juga keterlibatan kita ini pula dikala kes-kes memuncak, di peringkat puncaknya. Dan saya pertama kali bila kita diberikan tanggungjawab ini, rasa bertuah kerana diberikan kepercayaan oleh agensi Kementerian Jabatan Kesihatan Labuan dan juga JPBD itu sendiri, kerana memberikan kepercayaan kepada kami, pemimpin masyarakat ini, untuk bersama untuk memerangi COVID ini. Kerana kita melihat bahawa kita juga merasai akan penat lelah para lainnya, dan apabila diberikan tanggungjawab ini, bagi kami sebenarnya bukan sekadar cabaran, tetapi ada satu peluang untuk kami menyumbang bakti kepada Labuan itu sendiri. Kerana inilah ruang dan peluang untuk kami pemimpin masyarakat untuk turun mengajak seberapa ramai yang boleh untuk pergi mengambil vaksin dengan lebih cepat, dengan lebih sekadar yang lebih segera. Kerana kita mahu pastikan Labuan itu pulih sepenuhnya, hijau. Dan kerana kita tidak juga sudah melihat rakan-rakan kita yang telah dijemput ilahi, keluarga dan sebagainya, setiap hari kita mendengar berita-berita sedih ini. Namun bila diberi peluang itu, kami merasakan sebenarnya inilah satu peluang, satu amanah yang mana untuk kami menyumbang bakti kepada Labuan itu sendiri. Dan daripada apa yang kami ada, apa peluang yang diberikan kami ini, kami sebarkan semangat ini kepada semua warga Labuan untuk hadir. Untuk juga mereka merasakan bahawa kehadiran mereka hadir ke pusat pengambilan vaksin ini juga sebagai satu tanggungjawab untuk memastikan Labuan itu bebas. Jadi kita ambil tanggungjawab ini
mengucapkan terima kasih kepada GPBD kerana membuktikan kejayaan sesuatu itu bukan hanya satu pihak, tetapi semua pihak berganding bahu. Jadi hari ini saya selaku pemimpin masyarakat, peringkat komuniti merasakan itulah peluang untuk kita berbakti dan mampu mengajak orang lain juga berbakti dengan mereka mengambil vaksin kerana ia juga mampu untuk menghentikan penularan COVID-19. Difahamkan MPP itu yang telah pun diberi tanggungjawab dalam menjayakan program imunisasi ini hanya tidak sampai 10 orang, dan namun bilangan itu meningkat demi hari dan hari. Boleh kongsikan? Ya, kalau kita sebenarnya pada peringkat awalnya, yang mana kita diberikan tugasan pada taklimat itu adalah pada 16 Jun. Kita berikan taklimat yang mana Majlis Perwakilan Penduduk akan menyelaras mengenai kaedah secara walk-in di pusat PPV Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana waktu itu kita selaraskan bagaimana untuk memastikan warga kampung ini segera untuk mengambil vaksin di PPV di Kolej Matrikulasi Labuan. Dan 16 kita bermusyarat, 17 kita merancang, dan 18 kita laksanakan. Penyelarasan kemasukanlah kita menyelaras untuk penduduk-penduduk kampung ini masuk. Jadi cabaran dalam masa sehari kita menjawab persoalan-persoalan dalam masa sama, bagaimana kita merancang agar kampung kita dapat mengawal SOP dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama dan bantuan itu kita berjaya laksanakan vaksin ini. Walaupun kita pada asasnya bermula lebih kurang 4-5 orang sahaja yang membantu pengurus, sebab kita masa singkat. Dan kita juga seterusnya mengajak ketua-ketua kampung, kita berbincang kerana kita ada juga keterbatasan sebenarnya pada ketika itu adalah kita tidak boleh bersemuka, berbincang secara bersemuka. Dan juga kita juga tidak dapat mengadakan perbincangan online pada awalnya kerana kita masa yang terlalu singkat. Jadi kita laksanakan dahulu dan kita perbaiki dalam masa ke semasa. Namun dalam masa yang sama pada ketika itu juga kita lancarkan skuad lawan wilayah prihatin ataupun skuad Prevo yang mana membantu penyelarasan vaksin ini. Dan kita bermula sedikit bersama dengan sokongan GPKK, pengurusi MPP Subzone, dan akhirnya kita ada lebih kurang 100 ke 160 sukarelawan yang membantu kita dalam menyelaras vaksin ini. Kerana bukan saja di pusat PPV, kita juga pergi ke setiap pelosok kawasan di Labuan agak menyampaikan maklumat untuk mereka pergi vaksin itu agar kita capai sasaran kita secepat yang mungkin untuk kita lengkap mengambil vaksin 2 dos. Seawal 6 dan 7 pagi tanpa imbuhan, namun anggota-anggota MPP ini yang diwakili oleh pelbagai pertubuhan, mungkin boleh ceritakan apa yang memberi motivasi mereka ini boleh bangun seawal itu, dan tanpa imbuhan wang ringgit mereka sanggup untuk melakukan program sukarela ini. Pertama, sebenarnya bila saya berkatakan tentang sukarela ini, saya juga sebenarnya tidaklah terlalu gemar untuk bercakap terlalu mengatakan tidak berimbuhan seolah-olah kita seperti meminta imbuhan. Ya, betul. Kan bila saya cakap kami sukarelawan tanpa imbuhan, saya risau juga mungkin ada yang berprasangka yang kami inginkan minta bantuan. Tapi sebenarnya cuma ingin menjelaskan agar mereka saya sebagai tanda penghargaan saya, bukan untuk saya, tanda penghargaan kita terhadap sukarelawan ini yang bertugas seawal 6 pagi mereka berada di sana. Memastikan sebenarnya adalah kelancaran itu sendiri. Kerana agar yang datang itu kadang-kadang ada yang tidak dapat maklumat yang tepat, mereka datang terlalu awal, ada yang tidak, sebenarnya kita sudah aturkan temu janji berdasarkan kupon dan juga melalui ketua-ketua kampung. Ada yang tidak mengikut saluran-saluran tersebut, dia berkumpul lebih awal. Jadi itulah peranan-peranan mereka. Dan siapa mereka ini? Siapa-siapa mereka ni 160 orang? 160 orang ini dia terdiri daripada ketua kampung, kemudian dia ada juga daripada NGO yang di Labuan, dan juga sukarelawan-sukarelawan yang mendaftar menghubungi. Setelah kita tahu ada kita perlukan sukarelawan, mereka secara sukarela menghubungi saya untuk bersama di dalam program ini. Satu jumlah yang besar kalau lihat dari segi angka, namun kita tidaklah bertugas setiap hari sebab pada satu masa mereka ini bersilih ganti berdasarkan kesesuaian masa mereka, kerana
kerana ada yang juga bekerja dan sebagainya. Tetapi apa yang saya hargai adalah komitmen mereka. Betul. Dan juga rasa tanggungjawab mereka. Betul. Dan jika saya selalunya jika menghubungi saya kenapa ingin bertugas dan sebagainya, perkara saya pertama, saya akan maklumkan memanglah tanpa ada imbuhan ataupun dijanjikan dengan imbuhan kewangan. Ya. Dan mereka menjawab, mereka tahu. Dan kedua, kenapa ingin bertugas? Kerana jika mereka ingin menyumbang sesuatu kepada Labuan itu sendiri. Betul. Jadi kebanyakan mereka ini adalah atas rasa ingin menyumbang sesuatu untuk Labuan. Ya, Jadi saya rasakan itulah hari ini penghargaan itu sebenarnya juga khas untuk mereka, bukan karena saya, bukan kerana saya cuma menyelaras membantu, tetapi yang banyak bekerja sebenarnya adalah para sukarelawan ini dan juga pemimpin-pemimpin ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi NPP, kerana mereka lah yang pergi di peringkat akar umbi. Sahabat BEN telah pun berkongsikan kepada kita peranan Majlis Perwakilan Penduduk, berkongsikan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi, berkongsikan kepada tanggungjawab yang diberikan dalam memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19. Kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Namun begitu kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kupon vaksin boleh berjumpa dengan Cikgu Nuraida di Surau. Memberikan mengajak orang ramai yang belum mengambil vaksin terus mengambil vaksin sehingga hari ini kita lebih kurang 96% yang telah mengambil vaksin, dan saya percaya masih ada lagi orang-orang yang belum mengambil vaksin atas 20% itu. Dan insyaAllah kita akan cuba mengajak mereka semuanya untuk kita lakukan sampai 100%. Kepada penduduk dan pendengar, kami ingin maklumkan mengenai tentang kupon vaksin. Siapa yang belum mendapatkan kupon vaksin, bolehlah dapatkan bersama dengan kami, Sukarelawan Prebo.
Pastikan anda tiada bergejala dan berumur 18 tahun ke atas. Perhatian kepada keluarga yang kuarantin ataupun yang memakai gelang, anda dilarang sama sekali untuk datang ke pusat-pusat vaksin. Sekian daripada kami, Sukurawan Bravo. Kita telah pun berkongsikan peranan-peranan Majlis Perwakilan Penduduk, berkongsikan cabaran yang dihadapi oleh Majlis Perwakilan Penduduk, berkongsikan tanggungjawab yang diberikan kepada Majlis Perwakilan Penduduk untuk menjayakan program imunisasi. Kini beralih kita kepada soalan seterusnya, iaitu bagaimana Majlis Perwakilan Penduduk itu satu jawatan kuasa yang mewakili penduduk di Labuan ini dalam menuju hala tuju yang telah pun digariskan, yang telah pun dibentuk sendiri oleh Majlis Perwakilan Penduduk. Pertama kita melihat ke bahawa cabaran utama tadi dan kita ingin mencapai satu sasaran adalah menyatu padukan. Kerana bila kita berkata tentang menyatu padukan tanpa ada tanpa kita berjaya menyatukan apa-apa elemen sekalipun tidak akan berjaya. Termasuklah kita bercakap tentang sosial, ekonomi dan sebagainya. Perkara prinsip utamanya adalah kita perlu menyatu padukan, memberikan kebersamaan. Seperti kita katakan tadi sebelum ini, kalau kita berjaya di Labuan ini, program vaksinasi, program memerangi COVID dan sebagainya, ianya adalah kata kunci utamanya adalah kerana kita ada kebersamaan. Kebersamaan jiwa Labuan itu sendiri. Dan untuk cabaran seterusnya ini, sudah semestinya kita kena melihat adalah pembangunan keseimbangan kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Keranalah cabaran untuk kita bawa adalah harapan kami adalah untuk mewujudkan kebersamaan terlebih dahulu. Kebersamaan warga Labuan keseluruhan. Yang mana kalau kita mampu membentuk kebersamaan ini, membelakangkan apapun sahaja kepentingan dan ideologi, kerana kita memikirkan tentang Labuan itu untuk maju ke hadapan dan sebagainya, pertamanya adalah kebersamaan. Jadi saya merasakan cabaran MPP pada hari ini dan apa yang ingin kita capai selepas ini adalah menerapkan satu semangat kebersamaan, menghentikan mengurangkan persengketaan dengan polemik-polemik yang mungkin boleh membawa kepada perpecahan. Karena itulah saya rasakan yang perlu kami capai, yang sasaran ataupun hala tuju utama Majlis Perwakilan Penduduk selepas ini. Kerana pada pasca ataupun selepas kepada kita pulih selepas daripada COVID ini, perkara pertama adalah kita bangunkan ekonomi itu sendiri dan kehidupan sosial kita. Kerana kita ingin kembali seperti dahulu, bebas dan sebagainya. Namun perkaranya pertama asasnya adalah kebersamaan. Jadi saya rasa peranan kita selepas ini adalah membentuk kebersamaan agar apa juga yang dirancang, ianya perlu ada kebersamaan. Adakah perbezaan ideologi politik antara parti-parti politik di Labuan ini akan sedikit sebanyak memberi halangan dalam MPP menuju hala tujunya? Kita tidak dapat nafikan. Pertama, bila kita bercerita tentang politik, ianya akan ada elemen-elemen yang mungkin akan rasa sesuatu pihak akan berkecil hati. Kerana kita akan membawa ideologi parti kita. Kita akan ada membawa idealisme, kita akan sentiasa bergerak atas nama parti kita itu sendiri. Seperti saya juga merupakan seorang ahli politik, berjawatan dalam parti politik. Dan apabila kita cerita tentang politik, pastinya kita akan ada rasa parti kita perlu dijaga. Mungkin perkara ini akan berlaku serba sedikit. Namun akhirnya, kalau kita melihat kepada negara-negara maju misalnya, bila kita bercakap tentang politik kepartian, bila tiba politik kepartian, bila tiba masa untuk berpolitik, iaitu pada tempoh pilihan raya, mereka akan terus berpolitiklah pada ketika itu. Kan selepas daripada pilihan raya, mereka terus fokus pada pembangunan negeri itu sendiri. Jadi sebagai salah seorang pemimpin muda dan juga ahli politik ini, saya merasakan sudah tiba masanya juga kita mengarah ke arah dasar negara maju, yang mana kita akan bercerita lebih pada berpolitik itu, kepartian itu pada bila masa pilihan raya, dan pada tempoh ini kita bekerja atas dasar untuk kita membantu
rakyat Labuan, kerana bila kita ada rasa untuk membantu rakyat Labuan keseluruhan, insya-Allah kita akan mencapai Labuan yang lebih baik, Labuan yang lebih sejahtera, Labuan yang lebih maju, dan sudah pasti parti itu kita akan bawa juga suatu masa nanti pada bila tiba masanya. Dan sehingga kini saya rasakan bahawa Labuan juga mungkin boleh menjadi contoh kepada negeri-negeri lain, bahawa kita boleh katakan kurang berpolitik kepartian, kurang berpolitik kepartian, kerana mungkin kita saling kenal antara parti sama ada kerajaan ataupun parti pembangkang. Dan kalau kita lihat semasa tempoh pandemik ini, saya berkata dalam tempoh pandemik, semua parti turun membantu. Mereka turun membantu, tidak kisah apakah ideologi itu, apakah ideologi rakyat, ideologi kepartiannya, tetapi mereka ingin membantu. Karena kita melihat bahawa inilah masa untuk membantu rakyat. Inilah masa untuk kita empati, untuk menjiwai kesusahan rakyat. Dan saya rasa jika perkara ini kita teruskan selepas ini dalam memajukan ekonomi, kita cuba saling memberikan idea-idea yang terbaik untuk memastikan ekonomi Labuan, sejahterakan Labuan, saya percaya kita akan mencapai politik yang matang. Dan ini saya rasakan juga orang-orang muda juga ingin melihat pemikiran politik matang ini, yang bila kita akan berkempen, bila kita akan lebih ke kepartian bila tiba masanya. Dan saya rasa hari ini kita di MPP juga memainkan peranan yang sama, yang mana kita tidak terlalu membawa image parti dalam Majlis Perwakilan Penduduk, walaupun kita mengetahui bahawa kami ini adalah lantikan politik, namun dalam membantu rakyat kita tidak mengira ideologi parti, tetapi adalah bagaimana kita untuk memberikan khidmat bakti kepada rakyat. Yang lebih penting adalah kita ingin bersama untuk memastikan Labuan ini terus maju, kerana Labuan itu sentiasa di hati kita. Betul. Jadi dalam kesimpulannya, dalam menuju hala tuju Majlis Perwakilan Penduduk itu haruslah diingatkan bahawa ketepikan ideologi politik, tetapi rakyat harus didahulukan. Seterusnya kita hanya tinggal beberapa minit untuk kita menutup tirai segmen khas isu semasa Labuan pada malam ini, iaitu soalan terakhir adalah bagaimana Majlis Perwakilan Penduduk itu boleh berusaha dalam membawa warga Labuan, khususnya generasi muda, untuk terlibat secara langsung dalam pelbagai sektor ekonomi di Labuan ini. Ya, pertama sekali saya apa yang MPP boleh buat laksanakan adalah seperti saya katakan bahawa kita adalah penghubung jembatan di antara agensi kerajaan dan juga swasta. Dan kita pasti selepas ini package pemulihan kepada rakyat itu akan ada. Termasuklah kita faham bahawa untuk pulih ini kita perlu lebih banyak duit ataupun wang-wang ini floating di Labuan. Jadi salah satu caranya adalah berniaga. Kerana kita perlukan aliran wang tunai berlaku. Dan semestinya kita melihat juga kita kena memberi peluang dan ruang orang-orang muda ini, ada ruang untuk mereka berniaga dan kita kena bantu. Dan saya merasakan bahawa salah satu usaha yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mendapatkan input daripada generasi-generasi muda, dan kami Majlis Perwakilan Penduduk akan bersedia untuk mendapatkan seberapa banyak input, keperluan, suara dan kehendak generasi muda khususnya. Apakah yang mereka hendakkan. Dan sekarang contohnya kita ada wilayah bebas berniaga untuk bantuan-bantuan untuk mereka berniaga, dan ini kita perlu maklumkan sebagai ramai, dan juga kita melihat apakah inisiatif yang boleh kita sampaikan kepada rakyat. Dan usaha kami adalah untuk memastikan maklumat-maklumat package ekonomi yang akan diumum dan yang telah diumum ini mampu sampai kepada rakyat, dan rakyat juga perlu memberikan kita input. Betul. Agar kita dapat membawa suara itu kepada peringkat pihak kerajaan. Dan saya rasa itu adalah langkah perkara utama terlebih dahulu. Tunjang dan asasnya adalah bagaimana untuk kita memastikan tidak ada kelompongan dari penyaluran maklumat ini. Ya, begitulah. Selama sejam kita berkongsikan maklumat berkenaan Majlis Perwakilan Penduduk, pelbagai isu semasa yang telah pun dikupaskan, bekerja dengan perpaduan masyarakat, cabaran, peranan, dan juga kepada sedikit sebanyak berkenaan dengan ekonomi. Terima kasih diucapkan kepada penonton Hura Live TV pada malam ini, dan juga sudah semestinya kita berterima kasih kepada jemputan khas kita pada malam ini yang membuka tirai segmen khas isu semasa Labuan. Kita mengharapkan penonton setia Hura Live TV akan turut sama lagi dalam segmen khas seterusnya, kemungkinan pada minggu depan ataupun minggu seterusnya dalam segmen khas ekonomi wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.